activity book, and also your buku latihan. Okay, good morning. No need to on your mic anytime. I will ask you question, then you can answer me. Okay. For the moment, just off your mic first. Okay. So today we are going to learn about a new thing. I'm going to teach about a new thing. But before that, I want to remind you that I have give you one project. Saya pernah beri project ini. Ada beberapa kalangan awak sudah hantar. Sudah ada selfie dengan tu, dah hantar. Very good. Tahniah untuk mereka yang sudah hantar. Okey, yang belum hantar, cikgu bagi sebulan kan? Ada lagi masa. Okey, boleh buat bila-bila masa. Tapi cikgu nak remind lah, nak bagi anda jangan lupa kan. Mungkin anda lupa, benda ni ada ke? Jadi orang yang belum siap ni boleh siapkan. Okey, lepas tu hantar snap a selfie with your project and send me. Okey, ada orang angkat tangan. Yes, Aaron Morris, anything? Cikgu. Yes. Yang rama-rama ni kena hantar kat mana? Tangkap gambar, lepas tu hantar dekat nombor personal Cikgu Naga. WhatsApp. Okey. WhatsApp saja. Okey. Okey. Ya, faham yang lain pun ada faham. Just tangkap satu gambar awak bersama projek awak tu, tangkap satu selfie dan hantar pada Cikgu Naga sebagai bukti awak dah siapkan. But you have 1 month, saya dah bagi 1 bulan untuk buat projek ini. Ambillah masa tapi janganlah lupa. Sebab itu cikgu remind you back. Okay. So now we are going to learn about new topic, isn't it? So what topic we are going to learn? We are going to learn about plants. We already finished about animals. Now we going to learn about plants. Okay, kita dah habis belajar tentang animal dan manusia. Hari ini kita nak belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Okay, what is plants? Apa itu tumbuh-tumbuhan? Boleh tak beri contoh tumbuh-tumbuhan? Siapa nama cikgu panggil, dia kena beri satu nama. Kejap. Siapa nama cikgu panggil, dia je jawab. Okey, saya nama Maharas Irsyad jawab. Tolong beri satu nama tumbuh-tumbuhan. Maharas Irsyad. Mic tu on. Kena cakap, kena on mic. Okey, dia tak jawab. Jadi saya ubah kepada Muinuddin. Sebut nama satu tumbuh-tumbuhan, nama tumbuh-tumbuhan. Any plants that you know. Sir, I don't have book yet. So you can watch the phone, isn't it? You can see it, right? Buku teks saya kan ada tunjuk dalam telefon. Boleh tengok kan? Tengok je. Muizuddin pun tak jawab. Jadi saya pergi Rishi Bonsai. Rishi Bonsai, tell me one contoh plants. Vegetable plants. Vegetable plant. What vegetable? Salad. Okay, salad. He said salad plant. Okay, good. Sarish. Pineapple. Pineapple plant. Very good. Okay, Muinuddin. On your mic, Muinuddin. Cucumber. Okay, very good. So there are a lot of plants actually. A rose plant, a hibiscus plant. There are some plants have fruits. There are some plants have only flowers, isn't it? Okay, there are a lot of plants. Let us see and let us read what they wrote in the book. Okay, in the page 49 in your textbook, page 49. Okay, see the cow there. The cow is thinking. Dia buat apa cow tu? Lembu tu dia buat apa?
Teacher, makan rumput. Makan rumput, eating grass, isn't it? Very good. Then The grass. yes, eating the grass. Good. Now the lembu, the cow is saying, dia thinking, dia berfikir, dia kata, this is so delicious. Wow. Dia cakap, wah, ni sangat sedap lah rumput ni. Siapa suka rumput? Ada orang di kalangan murid saya makan rumput tak? Tak ada. Jangan makan rumput. Kita ada tumbuh-tumbuhan lain untuk dimakan. So, the animals eat grasses or plants. Apakah animal-animal yang makan tumbuh-tumbuhan? Boleh sebut tak? Goat. High biscuit. Goat. Okay, what goat eat? Cow. Grass. Grass, okay. What other animals that eat plants? Goat. Not God, goat. Not God, goat. Okay, what goat eat? Elephant. What goat eat? Grass. Grass also. Okay. Elephant. Okay, as Ben said, elephant. What elephant eat? Sugar cane. It eat pineapples. Sugar cane. Fruits. Okay. Coconut. All it eats. Okay, now off your mic. All of you off your mic. Okay, good. Thanks. Okay, so animals eat plants. Do human eat plants? Adakah manusia juga makan tumbuh-tumbuhan? No. Yes. Oh, ada yang cakap no, ada yang cakap yes. Kita manusia juga. Yes. Kita manusia juga I off the mic already, don't on your mic. Kita manusia juga makan tumbuh-tumbuhan. Kita tak makan rumput, tapi tumbuh-tumbuhan kita makan. Sayur-sayuran itu tumbuh-tumbuhan. Sayur-sayuran itu adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi kita memang makan tumbuh-tumbuhan. Jadi manusia dan haiwan ini memang bergantung kepada tumbuh-tumbuhan. Okay, it depends on the plants. Plant dengan manusia ini, plant dengan haiwan ini sangat berkait rapat. Kalau tak ada tumbuh-tumbuhan, manusia tak boleh hidup. Haiwan pun tak boleh hidup. That is why the animals eating the grasses and it say, this is so delicious. And see this girl, and she said, these long beans can be eaten raw. Dia kata, kacang panjang ini boleh makan mentah saja. Tak masak pun boleh makan. Siapa pernah makan mentah-mentah? Angkat tangan saja, raise hand saja, jangan buka mic. Siapa makan kacang panjang ini mentah-mentah pernah makan? Ramai. Saya pun suka. Saya pun suka. Tapi kena cuci dulu Kena cuci, kena tengok ada ulat ke tak, baru makan. Bukan makan macam itu je terus ambil. Itu monyet dia makan macam tu. Manusia kena bersihkan dulu baru makan. Okay, good. So manusia pun makan tumbuhan, haiwan pun makan tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan ini sangat penting kepada manusia dan haiwan sebagai makanan. Oh, Nazrin mengantuk kan Nazrin? Nazrin macam mengantuk Tidur lambat. Tengok Euro. Okay. Sekarang look at the girl or boy, I don't know, but he said the air here is so fresh. The air here is so fresh. Dia kata apa? Udara di sini sangat segar. Udara di sini sangat segar. Jadi manusia dan haiwan memerlukan tumbuh-tumbuhan untuk mendapatkan oksigen. Okey? Tumbuh-tumbuhan untuk mendapatkan oksigen, air.
Kita panggil apa? Air, udara. Udara yang kita tarik ini adalah udara oksigen. Oksigen ini didapati akan diberi oleh tumbuh-tumbuhan sahaja. Kita bergantung kepada tumbuh-tumbuhan untuk mendapatkan oksigen. Sebab itu kita kena ada tumbuh-tumbuhan di sekeliling rumah kita untuk mendapatkan lebih banyak oksigen. Okay, you look here. There's a grasshopper. It's eating a grass. So the leaves are also food for the animals. And he said, I want to eat too. Dia nak makan juga. So all those things is very important. So this picture shows that manusia bergantung kepada tumbuh-tumbuhan. Okay, let's see here. The importance of plants. The importance of plants. Plants are important to human and animals. Okay, plants atau tumbuh-tumbuhan ini sangat penting kepada manusia dan haiwan. Okay, ini haiwan. Haiwan pun dia perlu, manusia pun dia perlu. Siapa? Tumbuh-tumbuhan. Because tumbuh-tumbuhan ini memberi apa? Jom kita tengok satu persatu. Sebelum kita tengok, saya nak you orang lihat video ini.
Please lah Ramon. Cikgu, kenapa tak ada suara YouTube tu? Okey, saya sekarang sedang cakap tak dengar ya? Oh, Tak? sorry. Saya dah off mic saya, sorry. Okey. Oh, sejak mula video tu langsung tak dengar saya Tak ada. Aduh, sorry. Saya sangat banyak dah cakap tapi korang tak dengar ya. Okey, saya mula balik Sorry anak-anak. Okey. Kita mula balik. Thank you Jelita. Okey. Okay, human and animals has always need plants. Okay, manusia dan haiwan memerlukan tumbuh-tumbuhan, sentiasa memerlukan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Why? Kenapa kita memerlukan tumbuh-tumbuhan? Kita memerlukan tumbuh-tumbuhan. Nombor satu ialah provide air, iaitu mengeluarkan udara. Tumbuh-tumbuhan mengeluarkan udara. Okey, kalau you nak check tumbuh-tumbuhan ini mengeluarkan udara, anda boleh potong satu daun, potong satu daun, lepas tu masukkan dalam gelas kaca, gelas kaca, letak dalam, biar dia satu jam ke apa, lepas tu pergi tengok dekat gelas kaca tu kena ada air lah, masukkan dalam air tu, lepas tu you akan nampak ada bubble atas daun itu. Korang akan nampak bubbles atas daun itu, jadi korang boleh tahu maksud bubble tu adalah udara yang dikeluarkan oleh daun. Okey, bubble tu adalah udara yang dikeluarkan oleh daun. Jadi tumbuh-tumbuhan ni memang mengeluarkan udara untuk manusia. Udara apa yang dia keluarkan? Udara oksigen. Okay, so the plants are provide air. Oxygen for the living things. Living things is such as animals and human to breathe. Okay, humans and animals need air to breathe. Manusia dan haiwan ini memerlukan udara untuk bernafas. Jadi siapa yang memberi udara itu? Yes, the tumbuh-tumbuhan. Without air, living things can't breathe and die. Jika tidak ada udara, manusia dan haiwan akan mati kerana tidak dapat bernafas. So, tumbuh-tumbuhan itu sangat penting. Even during sleep, we still need the air to breathe. Even masa kita tidur pun kita akan bernafas juga. Okay? Kita bukannya berhenti bernafas masa tidur. Kita continuously breathe. Kalau kita berhenti bernafas, maksudnya kita dah matilah kan? Okay, so air is important, so the tumbuh-tumbuhan memberikan kita udara. Itu yang pertama. Apa yang udara memberikan apa yang tumbuh-tumbuhan memberi kepada manusia dan haiwan? Manusia dan haiwan, tumbuh-tumbuhan memberikan udara. That is number one, air. Okay, air to breathe. Number two is a source of medicine for human and animals. Tumbuh-tumbuhan juga menjadi sumber perubatan, sumber ubat kepada manusia. Dulu-dulu masa tak ada klinik dan hospital, tak ada ubat-ubat, orang buat atau orang rawat orang yang sakit ni menggunakan tumbuh-tumbuhan saja. Even sekarang pun, masa COVID pun ada orang mengubati orang COVID ini ataupun orang yang ada selesema ke apa ke dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan saja. Okey, sebagai lemon kan, lemon tu boleh mengurangkan kolesterol. Okay, some plants have good health benefits. Ada beberapa tumbuh-tumbuhan mempunyai khasiat yang baik untuk kesihatan kita. Okay, so macam lada ini boleh melegakan batuk. Before modern medicine, we used to make medicine from plant. Okay, itu yang saya sebut tadi. Okay, even some herbal tea could make us feel better. Ada yang minum herbal tea. Herbal ini adalah melalui daripada tumbuh-tumbuhan. Understand? Okay, now number 3. Plants is the habitat for some animal. What is habitat? Apa itu habitat?
Habitat ialah tempat hidup haiwan. Habitat, habitat. In English we call it an habitat. Habitat is tempat tinggal haiwan. Some animals live in the plants. Sebagai contoh, tengok ni, dia tinggal di mana? Atas pokok. Burung, dia tinggal di atas pokok juga. Monyet di atas pokok. Macam rabbit, dia tinggal dalam pokok. Dia korek pokok tu, buat lubang dan tinggal dalam pokok dan bawah tanah kan. So bird make their nest on trees. Some use plant to make their nest. Okay, ini diperbuat, nest ini diperbuat dari tumbuhan kan. Bukannya batu dia buat rumah ni. Ini semua tumbuh-tumbuhan. Dia buat rumah. Jadi tumbuh-tumbuhan ini menjadi apa? Habitat ataupun tempat tinggal haiwan. Yang pertama kita kata tumbuh-tumbuhan memberi penting kepada manusia sebab dia memberikan udara. Nombor 2, tumbuh-tumbuhan ini penting kepada manusia dan haiwan sebab tumbuh-tumbuhan memberikan apa? Memberikan atau menjadi sebagai sumber ubat. Nombor 3, tumbuh-tumbuhan menjadi habitat for some animals. Okey, dan kita ada yang keempat. Ni tengok dia tinggal dalam. Kalau dia tak boleh buat, dia buat lubang, dia tinggal dalam. Ini monyet pun tinggal atas pokok. Jadi ni tengok chameleon dia pun tinggal. Ni pun tengok dia tinggal atas pokok dan sebagainya. Okey. Dan seterusnya nombor 4, kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan ialah plant is a food resource. Okey, tumbuh-tumbuhan menjadi sumber makanan kepada manusia dan haiwan. Manusia pun makan tumbuh-tumbuhan, haiwan pun makan tumbuh-tumbuhan. Okey, dia boleh kita jadikan roti. Okey, kita juga boleh menjadikannya sebagai masakan, vegetable, fruit, salad. Kita semua makan. Some animals also eat the leaves and grasses. Okay, grass and leaves. See, the caterpillars also eat grass. The leaves. And squirrel feed on fruits. See, butterfly also collecting sweet nectar from the flowers. So all the animals depend on the plants. These bees collecting nectar to make honey. These horses are feeding on grass. And these cows are also feeding on grass. Okay, so plants is very important in our life. So take care of our nature. Okay, take care of our nature. Okay, so the importance of plants is first is habitats. Habitats ialah tempat tinggal haiwan. Remember semua ni haiwan ini tumbuh-tumbuhan penting untuk manusia sebagai tempat tinggal. Number 2, untuk memberikan udara. Number 3, as food, sebagai sumber makanan. And number 4 is for usage of a medicine, as a medicine. Okay, sebagai ubat. So empat-empat ni kena ingat. These are the importance of plant. Why the plants are very important? Because they provide habitats, they provide air, they provide food, and they also provide medicine. Ingat empat-empat ini, itu saja yang sangat penting. Okay, apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan? Ingat empat-empat ini. Okay.
Okay, saya nak tanya soalan. Which of the following is the importance of plant to make to human and animals? A. Water, habitat, air, and tea. B. Habitat, air, wood, and food. C. Food, habitat, air, and medicine. Number D. Pepper, wood, air, and medicine. What is the answer? C. D, C. D ke C? Boleh buat dekat chat. Chat box pun boleh jawab. Okey, bagus. Kita cek jawapan. Kita cek jawapan sekarang ya. 1, 2, 3, dang. Jawapan ialah C. Saya baru je ajar. Which of the following is the importance of plant to human and animals? Food, habitats, air, and medicine. Ingat 4 ini saja. Tak perlu ingat apa-apa lagi. Makanan, tempat tinggal, udara, dan apa? Ubat. Rawatan sebagai sumber rawatan. Okay, good. Some of you got wrong. So this is the answer. Ingat 4 ini saja yang cikgu ajar tadi. Medicine, food, air, and habitats. Itulah importance of plants. Ada dalam buku teks awak kan? Okay, let's go to the next page. The next page is about the basic needs for seeds to germinate. What is germinate? Apakah itu germinate? Ada siapa-siapa tahu bergerminate itu apa? Germinate. Bukan Germany. Germinate. Germinate itu adalah bercambah. Bercambah. Bercambah itu satu anak benih, tahu benih? Seed. Seed itu baru muncul dia punya pucuk. Itu kita panggil germinate. Okay, itu yang kita panggil germinate. Okay, let's read what they said before that. When will this seed germinate? Dia sudah masukkan, ambil satu bakul, letak tanah dan letak satu biji, benih. Dia kata, bila lah dia ni akan bercambah? Lepas tu biji benih itu cakap, I am a seed. I will germinate when all my basic needs are fulfilled. Dia kata, saya adalah biji benih. Saya akan bercambah jika kesemua basic needs saya telah mencukupi. Kalau saya dapat semua yang saya perlukan, baru saya akan bercambah, katanya. Lepas tu dia kata, I need water and air to germinate. Dia kata, saya memerlukan air dan udara untuk bercambah. Budak ini tak siram air, mana boleh bercambah. Kalau ditutup dengan plastik pun, dia tak akan bercambah, kan? So, ini sangat penting. Siapa yang penting satu biji benih untuk bercambah? First, water. Second, air. Okay, selain air dan water, satu lagi yang sangat penting untuk tumbuh-tumbuhan. Sun. Okay, bagus. Tapi jawapannya salah. Untuk satu biji benih, dia tak perlukan sunlight. Mungkin anda ni terkejut. Mana boleh cikgu? Ya. Satu biji benih ini tidak memerlukan cahaya matahari untuk bercambah. Okey? Cahaya matahari ini penting untuk tumbuh-tumbuhan yang sudah bercambah, sudah besar, sudah ada daun, baru cahaya matahari perlu. Semasa dia sebagai biji benih nak bercambah, dia tak perlukan cahaya matahari. Apa yang dia perlu? Dia perlukan suitable temperature. Kenapa biji benih ini tidak memerlukan cahaya matahari? Kenapa? Boleh mati. Ya, kenapa dia mati? Panas. Panas. Okey, ada jawapan lain tak?
Tak ada. Tak ada. Okey, tak faham. Okey, tak apa. Biji benih ini dia tak ada daun. Sebenarnya matahari ini diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk membuat makanan. Okey, tumbuh-tumbuhan akan masak juga. Jadi tumbuh-tumbuhan nak memasak, dia memerlukan cahaya matahari. Tapi biji benih ini belum ada daun. Kalau tak ada daun, dia tak ada klorofil. Kalau dia tak ada klorofil, dia tak boleh buat makanan. Sebab itu dia tak memerlukan apa? Cahaya matahari. Dia memerlukan suitable temperature. Maksud suitable temperature ialah haba yang bersesuaian. Okay. Jadi I also need a suitable temperature to germinate. I am more comfortable here. Jangan dekat panas. Okay. Dalam rumah. Tapi boleh dapatkan cahaya, dah baguslah sikit. Okay, a few days later, I have started to germinate. Tengok dia sudah mula germinate. So, ingat ini 3 saja sekarang. Water, air and suitable temperature are required for the germination of seed. Jangan confuse dengan germination of seed dengan basic need of a plant. Okay, dia ada 2. Satu basic need seeds to germinate, satu basic need for a plant. Basic needs seeds to germinate ada 3, iaitu water, air and suitable temperature. Basic needs a plant is lain. Itu nanti tahun 4 ke kita belajar. Okey, tahun ni tak belajar. Okey? So untuk tahun ini ingat yang ini saja. Satu biji benih bercambah dengan adanya udara, air dan sesuaian temperature yang bersesuaian. Yes, to suitable temperatures. Cikgu nak bagi soalan lah. Sebelum cikgu bagi soalan, cikgu nak cakap basic needs for seeds to germinate ini 3 saja. Tolong ingat, water, air, suitable temperature. Okay, please remember this. Sunlight tidak perlu sebab seed don't need sunlight because they don't have leaves yet. Mereka tidak ada daun, sebab itu mereka tak memerlukan cahaya matahari. Okay, so before I finish, I want to ask some question. Which is a suitable place? Mana satu yang paling bagus? Ini, latihan ini ada dalam buku activity science. Buku activity science. Anda boleh buka buku activity science. Okey, buku activity science muka surat 31. Buku activity science muka surat 31. Okey, dia ada 4 jenis biji benih letak dalam petri dish. Okey, ada 4, A, B, C, D. A, put in a freezer. Kita letak dia dalam peti sejuk. A punya kita letak dekat peti sejuk. Boleh tak dia hidup? Yang kita letak dalam peti sejuk, boleh dia hidup tak? Boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Ya. Tapi dalam freeze dia... Okey. Tapi dalam freeze, dalam peti sejuk, dia dapat air tak? Dapat. Dia dapat air. Dia dapat air. Dia dapat udara tak? Dapat juga. Dalam freeze pun ada sikit-sikit udara. Tapi dia punya temperature tak bagus. Dia punya temperature tak bagus. Not suitable. Dia sangat rendah. Dekat freeze, dekat peti sejuk sangat rendah. So A tak boleh. This is not a suitable place. Okay, number 2, B pula. Put on dry cotton. Dia letak di bawah cotton. Cotton tu adalah kapas. Dia letak atas kapas yang kering. Tak ada air. So dia tak bagi air.
Tak boleh hidup. Tak boleh hidup sebab dia tak ada air. Walaupun dia letak dekat suitable temperature, dia bagi udara tapi dia tak bagi air. So this is the suitable place for a plant to germinate? No. Okay, let's see C. Tengok C. Put on wet cotton. Sekarang dia letak di atas kapas yang basah. Jadi basah dia mempunyai air, dia mendapat udara dan dia juga diletak di tempat yang betul, suitable temperature. So this could be a suitable place for a seed to germinate. C, betul. Okay, D pula. Wrap with plastic. Awak cover dia, tutup dia, bungkus dengan plastik. Cannot. Kenapa cannot bungkus dengan plastik? Nanti dia tak dapat, tak ada udara. No air. Very good. So it has water, it has suitable temperature but no air. Okay, so very good. So saya rasa korang faham which one is the correct one. So I want you to do in your activity book page 29, 30 and 31. Tiga-tiga muka surat kena buat. 29, 30 dan 31. 29 senang saja. Match the picture to the importance. Yang nombor 1 tembikai sebagai food. Nombor 2 plants as a habitat, tempat tinggal. Number 3, number 4 you do yourself. And number page 30 pula, Lisa wants to plant some sunflower seeds. Help Lisa by coloring the basic needs for the seeds to germinate. Apa 3 yang sangat penting untuk satu biji benih bercambah? Water, air, suitable temperature. Color tu 3 saja. Okay, yang number buka surat 31, Amir soaked some corn seed in water for a day. Then he put the corn seed in 3 places. He observed changes to the seeds after a week. Ini apa yang kita buat. A, dia letak dalam freezer. B, dia letak atas cotton. C, dia letak atas wet cotton. Dan D pula dia wrap with plastic. Itu yang kita buat tadi. Korang kena jawab. Okay. Korang kena jawab ikut yang ini 51, muka surat 51. Korang boleh rujuk ni untuk buat muka surat 31. Jadi kerja rumah hari ini muka surat 29, 30 dan 31. Ada soalan tak? Ada yang tak faham? Ada yang tak faham tak? Tak ada. Tak ada. Okey, cikgu ulang balik apa yang cikgu ajar hari ini, cikgu ulang balik. Yang pertama, importance of plants. Kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia. Ada 4. Apakah itu? 4. Apakah 4? Importance of plant. Habitat. Okey, saya tunjuk balik Saya tunjuk balik, jangan lupa. Kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan. The importance of plants is habitats, air, food and medicine. Ingat ini 4. Ingat ni 4. These are the importance of plant. Dan awak pun dah buat soalan tadi. Food, habitat, air and medicine. Ini 4 yang sangat penting untuk manusia dan haiwan itu terus hidup. Dan the basic needs for seeds to germinate ada 3. That are water, air and suitable temperature. Water, air and suitable temperature. Ini yang kita belajar hari ini. Kita belajar 2 saja. 1, kepentingan tumbuh-tumbuhan untuk manusia dan haiwan. 1 lagi, kepentingan biji benih untuk bercambah. Okey, ingat semua. Sekarang ada quiz.
Which of the following is not a basic need for a seed to germinate? Mana satu yang bukan basic need? Kita tengok jawapan. Okey, tak apa. Kita tengok jawapan. Kita tengok jawapan. Sunlight. Yes, the answer is sunlight. Sunlight. Okay, the answer is sunlight. Good. So rasanya korang faham So the basic need for a seed to germinate ialah air, water and suitable temperature. Sunlight ini tidak perlu untuk a seed to germinate. Okay. So homework as I say page 29, 30 and 31. Lepas buat, buku ini kena hantar pada hari Rabu ke sekolah. Ada bakul disediakan di sekolah, just masukkan dalam bakul dan balik. Cikgu akan semak dan cikgu akan letak balik dan kami akan bagi tahu bila buku itu boleh dikutip. Cikgu nak semak buku jadi tolong hantar lepas buat kerja ni, tolong hantar buku di sekolah pada hari Rabu sahaja. Hari lain tak boleh. Tolong jangan keluar. Hanya ibu bapa saja boleh keluar. Okay? 29, 30 dan 31, please do these pages. That's all for today. If no questions, any questions class? Okay. Okay, siapa yang ada soalan tunggu. Siapa yang ada soalan, kejap. Siapa yang ada soalan tunggu sini. Yang tak ada soalan boleh keluar sekarang. Terima kasih. Buat kerja yang sedang